Perdana Menteri Lee Hsien Loong mempertahankan Parti Tindakan Rakyat PAP sambil menegaskan piawainya tidak merosot. Ini selepas dua anggota Parlimen AP-PAP berundur dan meletak jawatan dari parti atas sebab hubungan yang tidak sesuai. Tetapi PM Lee berkata peletakan jawatan itu tidak akan mencetuskan pilihan raya umum sekarang kerana para AP lain dalam kawasan undi kumpulan perwakilan GRC akan tampil untuk memastikan kebajikan para penduduk terpelihara. There is such a thing as appropriate or inappropriate behavior, propriety and impropriety. And we expect our MPs and certainly ministers to know the difference. But in dealing with these situations, which are human situations, you also have to be cognizant of human frailties and conscious of the impact that our actions will have on innocent parties, on families, on spouses, on the children, and deal with them as sensitively as you can, but upholding our fundamental requirement to maintain our responsibilities and our trust with Singaporeans. PM Lee berkata peletakan jawatan Speaker Parlimen Tan Chuan Jin dan AP GRC Tampines Cheng Li Hui itu perlu demi mengekalkan piawai tata susila dan tingkah laku peribadi yang tinggi, iaitu sesuatu yang telah dipertahankan Parti PAP selama ini. Bercakap di satu sidang media di Istana, PM Lee menyentuh tentang hubungan tidak wajar antara Encik Tan Chuan Jin dan Cik Cheng Li Hui. It saddens me to discover that these two PAP MPs have fallen short of the high standards of propriety and personal conduct that we expect of all PAP MPs. Encik Tan adalah Speaker Parlimen kedua yang berundur berhubung isu sedemikian. Pada 2012, Encik Michael Palmer meletak jawatan sebagai Speaker menyusuli hubungannya dengan seorang pegawai Persatuan Rakyat. Di sidang media petang tadi, PM Lee mendedahkan beliau mendapat tahu tentang hubungan antara Encik Tan dengan Cik Cheng selepas pilihan raya umum 2020. Kedua-duanya diberikan kaunseling tetapi hubungan itu masih diteruskan. Encik Tan menawarkan diri untuk meletak jawatan pada Februari lalu dan PM Lee menerimanya. Bagaimanapun, PM Lee berkata beliau memerlukan masa untuk memastikan para penduduk kawasan undi Encik Tan akan terus terjaga. PM Lee berkata beliau memberitahu Encik Tan bahawa hubungan itu perlu dihentikan. Namun beliau kemudian mendapat tahu bahawa hubungan itu berterusan. Maka itu PM Lee memutuskan Encik Tan perlu meletak jawatan dengan serta-merta. If the behavior is not outrageous or scandalous to begin with, and the MP heeds the advice, corrects it, makes amends, puts a stop to what should not happen, then we will not punish them severely and automatically kick them out or immediately kick them out. Because what you do and what consequences the person should face also depends on the positions they hold and other factors, the circumstances, the family situations, how inappropriate or egregious the behavior was. Peletakan jawatan kedua-dua AP itu merupakan perkembangan terbaru dalam rentetan isu berprofil tinggi yang melibatkan para AP-PAP baru-baru ini. Ini termasuk siasatan rasuah yang menyebabkan Menteri Pengangkutan S. Iswaran diberkas. PM Lee berkata tiada sistem yang boleh terlepas daripada kesilapan. Dia menegaskan kes-kes ini bukan contoh bahawa piawai PAP telah merosot tetapi sebaliknya bagaimana parti itu menangani dakwaan-dakwaan terhadap para AP-nya. PM Lee berkata kes Encik Iswaran bukan dari sebarang laporan luar tetapi kerana CPIB menemui isu semasa satu siasatan lain. Beliau menambah dalam kes Encik Tan dan Cik Cheng pula, usaha sudah pun dilakukan bagi mereka memperbetulkan keadaan. Namun apabila usaha itu tidak berhasil, mereka perlu mengundurkan diri. Because you are not just maintaining high standards for one election term or one generation of leaders. You have to make sure that you can maintain this, sustain this, feel that sense of mission and responsibility, and be able to transmit that beyond your term into the next generation and imbue the next generation of
people who come forward to serve, as well as people who grow up as mature Singapore citizens and voters, to understand that this is how our system works and this is how it has to work in order for Singapore to succeed. Pemilih berkata beliau akan melantik seorang speaker baru semasa sidang parlimen seterusnya dan akan menangani isu ini dalam satu kenyataan menteri. Sementara itu, timbalan speaker Jessica Tan akan mengambil alih jawatan Encik Tan. Ditanya jika pilihan raya umum akan diadakan tidak lama lagi, PMD berkata tiada masa untuknya kerana pemerintah ada agenda penuh bagi penggal ini. Saudara, mantan Brigadier Jeneral yang menjadi seorang politik berikut paparan ringkas kerjaya politik Encik Tan Chuan Jin sepanjang lebih sedekat lalu. Encik Tan memasuki arena politik pada 2011 menjadi salah seorang daripada pasukan 5 anggota yang bertanding di GRC Marine Parade. Mereka berjaya meraih lebih 56% undi dan Encik Tan mewakili kawasan undi Kembangan Chai Chee. Pada 2012, beliau dilantik selaku Menteri Negara Kanan di Kementerian Pembangunan Negara. 2 tahun kemudian, Encik Tan dinaikkan pangkat menjadi Menteri Kabinet memimpin Kementerian Tenaga Manusia MOM. Dalam satu rombakan kabinet pada 2015, beliau kemudian menjawat jawatan Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga. Pada 2017, Encik Tan berundur daripada kabinet untuk menjadi Speaker Parlimen yang ke-10 menggantikan Presiden Singapura sekarang Puan Halimah Yaakob. Dalam pilihan raya umum yang lalu, pasukan PAP yang dipimpin Encik Tan menang mudah di GRC Marine Parade dengan kelebihan 16% undi. Beliau kekal selaku Speaker Parlimen hingga peletakan jawatannya hari ini. Dan dalam satu perkembangan berasingan, Parti Pekerja WP menyatakan pihaknya sedang meneliti video yang membayangkan pertemuan tidak wajar antara dua anggota kanan parti itu, Leon Pereira dan Nicole Seah. Dalam klip video yang tular di media sosial, Encik Pereira kelihatan sedang makan bersama Cik Seah. Anggota Parlimen GRC Aljunied itu kelihatan menyentuh dan membelai tangan Cik Seah. Masing-masing sudah berkahwin dan merupakan anggota jawatan kuasa eksekutif pusat WP. Parti Pekerja mengeluarkan pernyataan pihaknya akan mengulas apabila mempunyai fakta penuh. WP menambah kesemua anggota perlu bertanggungjawab sepenuhnya atas tingkah laku mereka. 9 orang bakal dilantik selaku anggota Parlimen dilantik atau NNP untuk penggal kedua setengah tahun bermula Isnin depan. Mereka akan mengangkat sumpah jawatan apabila Parlimen bersidang Ogos nanti. Mereka terpilih daripada senarai 30 nama yang dicalonkan oleh sebuah jawatan kuasa terdiri daripada anggota Parlimen. Peguam Raj Joshua Thomas akan kembali untuk penggal kedua selaku NMP beserta 8 lagi muka baru. Mereka terdiri daripada Chandra Das Usha Rani, pengasas bersama Plural Art Mag, pengerusi eksekutif ABR Holdings Keith Chua, CEO Sing Lun Holdings Mark Lee, Ong Hwa Han, penolong naib Presiden Deutsche Bank, CEO Pegasus Asia Parik Nimil Rajnikan, Si Jin Lee, wakil gerakan buruh NTUC. Terdapat juga 2 muka baru Melayu Islam iaitu pakar psikiatri Dr. Said Harun Taha Al-Habsyi, pengasas klinik Starfish Psychiatry. Beliau juga merupakan Presiden LBKM. Serta Profesor Madya Razwana Begum Abdul Rahim, Ketua Program Keselamatan Awam di Universiti Sains Kemasyarakatan Singapura SUSS. Beliau turut memegang jawatan naib Presiden kedua PPIS. Menteri Perhubungan dan Penerangan Josephine Teo berkata para pengguna media sosial boleh bantu mencegah kandungan online yang berbahaya dengan melaporkannya kepada pemilik platform. Mulai esok, penyedia utama khidmat media sosial perlu tingkatkan usaha untuk melindungi pengguna daripada kandungan berbahaya jika ingin terus beroperasi di Singapura. Penguasa Pembangunan Infokom Media IMDA menerbitkan kod amalan terbaru yang perlu mereka patuhi. Antara penyedia khidmat media sosial yang bakal terjejas termasuk Facebook, Hardware Zone, Instagram, TikTok, Twitter dan YouTube. Contohnya, mereka perlu sediakan panduan masyarakat serta langkah-langkah untuk mengawal kandungan. Para pengguna juga perlu dibenarkan untuk menyembunyikan kandungan atau interaksi yang tidak diinginkan
serta menghadkan pihak yang boleh melihat akaun mereka. Para penyedia platform juga perlu menerbitkan laporan keselamatan tahunan mulai separuh kedua 2020. Ratu Pecut Singapura Shanti Pereira berkata dia terkejut atas kemenangannya dalam acara 200 meter di Kejohanan Olahraga Asia yang mencatatkan masa setengah saat lebih pantas daripada pesaingnya Joyti Yaraji dari India. Shanti kini sudah kembali ke Singapura dan akan berehat selama seminggu sebelum berangkat ke Eropah pada Sabtu ini untuk persiapan Kejohanan Olahraga Sedunia. Di lapangan terbang Changi siang tadi, ramai peminat tidak kira usia gairah menantikan ketibaan Ratu Pecut itu. Definitely have tons I can improve on. The technical parts of my race, definitely a lot of parts I can work on, maintaining my form under fatigue, that's something that I can definitely work on. Moving into more championships and more competitions. Kecemerlangan Ratu Pecut Asia Shanti Pereira jelas bukan dicipta semalaman. Dalam laporan berikut kami bawakan anda garis masa pencapaian yang diraih beliau sejak sedekad lalu. Pada tahun 2013, Shanti merupakan atlet wanita pertama Singapura yang mencatat masa di bawah 12 saat bagi acara 100 meter dalam Kejohanan Belia Sedunia. Dalam Sukan C 2015, beliau menang pingat gangsa bagi acara 100 meter dan sekaligus membawa pulang pingat pertama Singapura dalam tempoh 42 tahun bagi acara lari pecut. Beliau juga menang pingat emas bagi acara 200 meter dan memecahkan rekod negara dalam temasya sukan yang sama. Pada Sukan C 2017, beliau menangi pingat gangsa bagi kedua-dua acara 100 meter dan 200 meter. Beliau juga mencapai kejayaan yang sama pada Temasya Sukan C 2019. Dan saudara, pada tahun 2021 pula Shanti merayakan diri bagi acara 200 meter Sukan Olimpik dan menduduki tempat ke-6 dalam pusingan awal. Pada tahun yang sama, beliau memenangi pingat emas dalam acara 200 meter bagi Sukan C. Dalam Sukan Commonwealth 2022 pula, Shanti memecahkan rekod yang dicatatnya sendiri bagi kedua-dua acara 100 meter dan 200 meter. Saudara, 2023 jelas merupakan tahun yang amat memberangsangkan bagi Shanti. Di New Zealand, beliau mencipta rekod baru negara dalam pusingan awal 100 meter dan memenangi pingat gangsa. Dalam acara terbuka Australia, beliau melakar rekod warga Singapura yang pertama menjuarai acara 100 meter olahraga dunia di Asia. Dan pada Sukan C Mei 2023, Shanti mempertahankan pingat emasnya dalam acara 200 meter dan memenangi pingat emas dalam acara 100 meter. Dalam Kejohanan Olahraga Asia pula, Shanti menjadi atlet Singapura yang pertama untuk memenangi pingat emas dan sekaligus menamatkan kemarau pingat selama 16 tahun bagi negara.